Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aiman bin Amran. Saya akan menerangkan kertas kerja cadangan Karnival Kecemerlangan Sukan Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persen 11 yang bertarikan 15 hingga 17 Mei 2020 bersamaan dengan hari Jumaat hingga hari Ahad. Tujuan kertas kerja cadangan ini diadakan untuk mempertimbangkan dan kelulusan daripada guru besar Sekolah Kebangsaan Putrajaya untuk mengadakan karnival berkenaan. Bersamaan karnival ini dijalankan bersamaan dengan sebenarnya bulan kurikulum peringkat sekolah SK Putrajaya Persen 11. Kita pergi kepada latar belakang kertas kerja. Sebagai menyambut suruhan kerajaan iaitu daripada Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 1 bersama dengan 1985 yang menyebut matlamat gerak kerja kurikulum adalah setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan dan bukan kerajaan hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam iaitu badan uniform, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan atau permainan. Justru bagi menyambut suruhan ini, amat benarlah kita menjalankan sebuah program yang bernama Karnival Kecemerlangan Sukan Sekolah Putrajaya Persen 11 ini. Ini dapat kita kena pastikan bahawa sukan merupakan salah satu cabang daripada kurikulum yang dengan aktiviti sukan ini ia dapat dilihat sebagai satu untuk menambahkan kurikulum terutamanya bagi meningkatkan kecemerlangan kurikulum sekolah ini. Tak kiralah mana-mana sekolah pun, cadangan untuk membuat karnival untuk sebuah sekolah itu memberi impak yang amat besar kerana murid-murid akan didedahkan tentang teori dan teori daripada luar bilik darjah iaitu terutama lagi dalam aktiviti sukan. Seterusnya, dengan karnival kecemerlangan sukan ini dapat dilihat sebagai suatu langkah menyahut seruan kerajaan kita daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan program ini kita dapat menyemai semangat sukan dalam kalangan murid. Kita pergi kepada matlamat dan objektif karnival sukan ini ialah antara matlamat program ini adalah seperti penganjuran karnival kecemerlangan sukan ini kita dapat menyahut seruan Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu dengan menggalakkan murid dalam aktiviti sukan seumpama ini juga merupakan salah satu usaha kepada pendekatan kepada bidang kurikulum dalam kalangan murid. Selain itu juga aktiviti seperti pergerakan kepada teori pelbagai jenis sukan, kemahiran asas sukan dan pertandingan mini dapat memantapkan kemahiran bersukan. Murid sekolah ini selalu dapat menyumbang kepada kecemerlangan sukan sekolah. Dengan melalui bersukan, murid dapat menyumbang kecemerlangan sekolah dengan lebih baik dan kita banyak fokus pada pendidikan dan kita juga kena fokus pada kurikulum sekolah. Dan objektif bagi program ini adalah menggalakkan pelibatan murid dalam aktiviti kurikulum iaitu sukan dan permainan. Selain itu dapat meningkatkan kemahiran bersukan dan memantapkan teori sukan murid-murid. Seterusnya adalah menyemai perasaan seronok murid terhadap bersukan. Ini kita dapat lihat bahawa murid tidak terbeban dengan perkara-perkara fakta yang menyebabkan dia terlampau stres dan menyebabkan tekanan, tapi dengan bersukan murid dapat enjoy dengan izin, murid dapat bergembira dan melalui aktiviti ini murid dapat menyongkil bakat mereka. Dan yang terakhirnya memang iaitu menyongkil bakat pelajar yang boleh diketengahkan untuk mewakili sekolah. Kita dapat lihat perwatakan pelajar dalam kelas lain, di luar kelas terlihat lain, tapi tanpa kita sedar dengan aktiviti seperti ini kita dapat menyokir dan menggilap lagi bakat mereka dan mengetengahkan mereka untuk ke luar agar
mereka dapat lebih aktif dan sentiasa berfikiran rasional dalam buat keputusan, utama lagi dalam bersukan. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Baiklah, terima kasih saudara Aiman yang baru saja menerangkan tentang objektif kertas cadangan ini dilakukan. Baiklah, seterusnya merupakan tanggungjawab saya iaitu Muhammad Iqbal Asjad bin Zamri untuk menerangkan tentang butiran program, kumpulan sasaran dan juga jawatan kuasa program ini dilakukan. Baiklah, bergerak kepada butiran program. Nama program yang telah kami cadangkan adalah Karnival Kecemerlangan Sukan Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 11-1. Baiklah, tarikh yang telah kami cadangkan juga 15 hingga 17 Mei 2020. Baiklah, sebut saja pasal Karnival Kecemerlangan Sukan, kami telah menyediakan pelbagai jenis sukan agar semua murid dapat mempelajari dan juga menimba sendiri pengalaman tentang jenis-jenis sukan ini. Kami ada bola sepak, bola jaring, hoki, bola tampar dan semuanya boleh disertai oleh mana-mana saja murid di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 11-1. Baiklah, bercakap semula pasal 15 hingga 17 Mei 2020 ni, kami telah memilih hari pada hujung minggu iaitu Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Mengapa kami berbuat sedemikian adalah kerana kami ingin memberi peluang kepada ibu bapa yang sibuk bekerja pada hari persekolahan tidak dapat melihat sendiri anak mereka untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti sukan. Pada hari Minggu lah adalah masa yang sesuai untuk mereka melihat sendiri anak-anak mereka untuk melakukan aktiviti-aktiviti sukan. Baiklah, seterusnya bergerak kepada tempat program ini dilancarkan adalah di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 11-1. Kami bukan hanya melakukan program ini di Padang, tetapi kami bahagikan beberapa aktiviti mengikut tempatnya masing-masing. Jadi pada waktu itu ahli jawatankuasa akan memainkan peranan untuk membuat pemberitahuan di mana aktiviti-aktiviti ini akan berlangsung. Baiklah, kita teliti pula kepada tema program ini iaitu kecemerlangan sukan memacu kecemerlangan kokurikulum. Seperti yang sedia maklum, bidang sukan telah mempengaruhi banyak dalam kokurikulum. Baiklah, sekiranya seorang pelajar itu memiliki skor yang tinggi dalam sukan, maka semestinya murid itu mendapat kecemerlangan kokurikulum yang tinggi. Baiklah, seterusnya bagi anjuran program ini adalah daripada unit kokurikulum sekolah ini sendiri iaitu Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 11-1. Okey, itu saja daripada butiran program kertas cadangan ini. Jadi kita bergerak kepada kumpulan sasaran pula. Program ini mensasarkan sebanyak 600 orang murid atau boleh dikatakan semua murid perlu terlibat dalam dalam program ini supaya mereka dapat menimba pengalaman, melihat sendiri bagaimana aktiviti-aktiviti sukan berlangsung. Kita ada terlalu banyak jenis sukan, jadi mereka boleh lihat kawan-kawan mereka bermain, mereka boleh terlibat secara langsung dengan permainan sukan tersebut. Baiklah, guru yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti ini adalah sebanyak 56 orang guru. Jadi kami juga telah menyenaraikan nama-nama guru tersebut dalam bidang jawatan kuasa program. Baiklah, di jawatan kuasa program terdapat dua bahagian iaitu jawatan kuasa induk dan juga jawatan kuasa pelaksana. Di jawatan kuasa induk menduduki tempat pertama iaitu Encik Aiman Nur Hakim bin Abdul Jalal, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 11-1 sebagai pengurusi program. Baiklah, timbalan pengurusi GPK Kokurikulum Sekolah Puan Aisyah Nabila,
Naib pengurusi GPK Pentadbiran Sekolah iaitu Puan Nur Adilah Hanim. Seterusnya naib pengurusi 2 iaitu GPKM Sekolah Puan Nur Syazrin binti Ramli. Baiklah, seterusnya setiausaha bagi program ini ialah Encik Wan Ahmad Munir bin Wan Haris, Bendahari Encik Ahmad Aiman Syazwan bin Ahmad Kamal. Baiklah, kita meneliti pula kepada penyelaras program yang akan mengetuai setiap gerak kerja yang akan berlangsung di dalam Karnival Kecemerlangan Sukan ini. Baiklah, penyelaras pertandingan dan hadiah diberi kepada Encik Muhammad Adam Imran bin Muhammad Faris. Seterusnya penyelaras jamuan Encik Muhammad Arman bin Wan Ahmad Uzair. Seterusnya penyelaras kawalan murid, kami berikan tanggungjawab kepada guru disiplin sekolah ini sendiri, itu Encik Muhammad Farhan bin Bakhtiar Anwar. Penyelaras logistik dan persiapan tempat sebagai Encik Muhammad Hasnul Hakim bin Nur Hardi, iaitu Ketua Bidang Pendidikan Jasmani sendiri. Seterusnya penyelaras publicity dan dokumentasi, iaitu Encik Muhammad Syazwan bin Leman. Baiklah, di setiap ketua penyelaras tugas masing-masing, kami telah berikan beberapa orang guru sebagai pembantu untuk menjayakan lagi program ini. Untuk penyelaras pertandingan dan juga hadiah, mereka perlu menyediakan borang penilaian bagi pertandingan yang diadakan. Di setiap pertandingan, mereka haruslah melantik hakim untuk mengadili setiap perlawanan yang berlangsung. Mereka juga perlukan menyediakan hadiah pertandingan mengikut kategori, iaitu tahap 1 dan juga tahap 2. Dan mereka perlu juga menyediakan program borang pendaftaran untuk murid-murid ini terlibat dengan aktiviti-aktiviti sukan. Baiklah, bagi penyelaras jamuan, mereka perlukan mendapat bilangan ahli, murid, guru yang juga terlibat untuk menyediakan sedikit makanan lah untuk mereka mengalas perut. Seterusnya mereka perlu menempahkan makanan dan minuman untuk majlis penutup Karnival Sukan inilah. Seterusnya bagi penyelaras kawalan murid, iaitu guru disiplin kita Encik Muhammad Farhan. Beliau haruslah mengawal setiap pergerakan, disiplin, keselamatan yang terutamanya sepanjang program ini berlangsung. Bagi penyelaras logistik dan persiapan tempat, iaitu Encik Muhammad Hasnul, beliau perlu memastikan bahawa sekolah seperti padang, dewan terbuka, semuanya telah ditempah untuk tujuan melakukan aktiviti tersebut lah. Seterusnya bergerak kepada penyelaras publicity dan dokumentasi, Encik Muhammad Syazwan dan juga guru pembantu yang lain perlulah menyediakan seranta program bagi tujuan haibahan serta menyediakan gambar dan video bagi tujuan laporan program ini berlangsung. Baiklah, itu saja daripada saya. Seterusnya saudara Wan Ahmad Munir. Baiklah, jadi saya akan teruskan pembentangan kertas kerja berkenaan kos, dana, kemudian jawatan kuasa serta tugas mereka. Kemudian tentatif program, iaitu program Karnival Kecemerlangan Sukan Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 11-1. Jadi setelah kami mengambil kira beberapa aspek, kos sebanyak RM6,000 Malaysia diperlukan bagi menjayakan program ini. Dan kami juga telah berjaya mendapatkan dana sebanyak RM6,000 Malaysia. Antara perkara yang diambil kira untuk kos adalah perkhidmatan. Perkhidmatan yang terdiri daripada 3 perkara, iaitu perkhidmatan fasilitator, kemudian kemah serta siar raya. Bagi fasilitator yang akan kami pilih adalah untuk mengajarkan kepada murid-murid berkenaan teknik asas sukan serta teori-teori sukan. Dan kos untuk mengupah fasilitator adalah sebanyak RM1,700 Malaysia. Kemudian perkhidmatan siar raya serta kemah selama 3 hari memerlukan kos sebanyak RM500 untuk siar raya, kemudian RM1,500 untuk perkhidmatan kemah. Kemudian diteruskan dengan perbelanjaan bagi makan dan minum majlis penutup yang akan berjumlah sebanyak RM1,300 bagi mengambil kira murid-murid dan tamu punya makanan. Kemudian hadiah pertandingan pula, iaitu 2 pertandingan, iaitu kuis teori sukan, kemudian
pertandingan mini sukan yang akan memerlukan sebanyak RM500 masing-masing bagi hadiah mereka. Kemudian yang kedua-duanya akan berjumlah RM1,000 Malaysia. Jadi jumlah kos adalah sebanyak RM6,000 Malaysia dan dana yang telah kami perolehi adalah sebanyak RM6,000 Malaysia juga, iaitu sumbangan kami telah berjaya perolehi daripada PIBG sebanyak RM3,500 Malaysia. Guru besar, koperasi sekolah serta guru dan staf telah berjaya mengumpul RM500 masing-masing dan menjadikan jumlah sebanyak RM1,500 Malaysia. Sumbangan individu-individu tertentu seperti VIP telah berjaya mengumpul sebanyak RM1,000 Malaysia. Jadi dana yang telah kami perolehi adalah cukup dengan kos yang telah kami anggarkan. Jadi kami yakin bahawa program ini mampu dijalankan tanpa ada sebarang masalah yang berkaitan dengan kos serta kewangan. Jadi bagi menjayakan program yang akan berjalan selama 3 hari ini, iaitu pada 15 hingga 17 Mei 2020, beberapa jawatankuasa telah dilantik. Dan antara jawatankuasa yang dilantik adalah jawatankuasa penyampaian hadiah, jawatankuasa jamuan, jawatankuasa siar raya, jawatankuasa kawalan murid serta jawatankuasa logistik dan persiapan tempat. Jadi bagi jawatankuasa jamuan, tugas mereka adalah sebelum diadakan program ini, mereka perlu mengambil kira jumlah yang akan hadir, jumlah murid-murid dan jumlah VIP yang akan datang, kemudian mengira kos bagi persiapan majlis penutupan. Kemudian teruskan dengan jawatankuasa penyampaian hadiah. Tugas mereka adalah untuk menyediakan borang-borang penilaian dan menyediakan juri-juri untuk pertandingan serta kuis teori yang akan diadakan pada program ini. Kemudian mereka perlu memastikan hadiah-hadiah adalah cukup dan sesuai dengan program yang diadakan. Kemudian diteruskan dengan jawatankuasa siar raya. Tugas mereka adalah melakukan hebahan sebelum karnival ini dijalankan bagi menggalakkan murid-murid dan semua yang perlu hadir dapat hadir. Kemudian jawatankuasa logistik dan persiapan tempat pula perlu memastikan semua tempat, iaitu pekarangan sekolah, padah sekolah, dewan sekolah, iaitu tempat yang akan dijalankan karnival ini sesuai dan selamat digunakan. Kemudian saya akan teruskan berkenaan jawatankuasa kawalan murid. Jawatankuasa kawalan murid ini adalah bertujuan untuk mengawal pergerakan murid dan memastikan keadaan adalah terkawal. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan sedikit tentang tentatif program. Jadi program ini akan diadakan selama 3 hari, iaitu daripada 15 hingga 17 Mei 2020. Jadi pada hari pertama ini akan lebih memfokuskan kepada pengajaran teori sukan kepada murid-murid. Kemudian pada hari kedua akan memfokuskan tentang kemahiran teknik-teknik asas sukan. Dan pada hari terakhir akan diadakan pertandingan, iaitu pertandingan kuis teori dan juga pertandingan sukan mini. Jadi pada hari pertama ada majlis perasmian pembukaan karnival sukan tingkat sekolah kebangsaan Putrajaya Bersin 11-1, dan pada hari yang terakhir pula akan ada majlis penutupan, dan majlis penutupan ini akan disediakan jamuan makan bagi tetamu serta murid-murid yang terlibat. Sekian, terima kasih.